So pada time you guys tengok video ni, kita pun sudah ada Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Okay, setelah kemelut memilih Perdana Menteri ni, saya rasa hampir 5 hari macam tu. So finally ada lah. Walaupun government sekarang ni, government tak silap saya, government kerajaan yang diistilahkan sebagai kerajaan perpaduan. Maksudnya bukanlah kata apa, parti yang beliau menang iaitu Pakatan Harapan. Menang like simple majority, bukanlah, tapi selepas dah yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong tu semua, alhamdulillah kita dah ada Perdana Menteri yang kita pun sekarang ni tahulah. Saya pun tak nak orang kata apa, introduce Datuk Seri Anwar Ibrahim ni siapa, sebab I think beliau dah very well known lah antara kita. Sama ada you guys ni dulu penyokong Barisan Nasional ke, ataupun korang ni dulu Pakatan Rakyat tu, masa korang pula orang PAS, korang dah keluar PAS, korang for sure akan kenal lah tokoh yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saya malas nak cerita, tapi saya just nak sembang sikit lah berkenaan dengan I would say rasa bersyukur lah apa yang berlaku terhadap politik negara sekarang. Macam dalam video yang sebelum ni pun saya ada ceritakan yang kita punya rakyat dah makin bijak lah dalam menilai sesebuah politik. Walaupun you sokong that particular parti, tapi you akan tahu yang sebenarnya apa yang you undi tu, individu yang you undi, parti yang you undi tu pun manusia biasa. Mereka pun akan ada buat silap, mereka akan ada banyak U-turn, mereka akan macam-macam isu lah yang mereka akan buat kan. So saya pun sebenarnya I would say I would do the same on Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Tapi nanti kita akan sembang on the end of the video sikit when it comes to that. Cumanya just nak bagi tahulah, Cikgu Luan, adakah Cikgu Luan memang minat Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ya, memang saya minat sejak daripada kecil lagi. Macam dalam video sebelum ni saya ada cerita yang saya memang like dah dibesarkan dengan ceramah PAS. Okay. Tapi at the same time, waktu tu tak silap saya tahun 2004-2005 itu zaman di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sahaja keluar daripada penjara. And then that's where saya dikenalkan lah dengan tokoh yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. For sure orang akan cakap, oh, Datuk Seri Anwar Ibrahim terkenal dengan pidato dia. I mean like memang itu number one lah. Saya rasa dalam pemidato negara, pemidato satu dunia even, memang kalau korang dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, lagi-lagi press conference malam, walaupun dia simple guys, tapi setiap ayat yang beliau keluarkan, dia macam semua cukup rasa maksudnya daripada segi pemilihan kata yang sangat kurang, tapi very very bermakna. At the same time ada humor dia juga. Dia pandai main dengan media, dia pandai main dengan audience. Kalau korang ada sekali tu saya pergi ceramah beliau kot, saya tak ingat tahun bila, maybe PRU 13 which is tahun 2013 macam tu ke sebelum tu, tak ingat. Waktu tu saya dekat Kelantan, belajar kat Kelantan waktu tu. Lepas tu pakcik saya bawa saya ke ceramah Pakatan Rakyat ketika tu, tak silap saya. Dan memang like kalau dengan audience yang mana beliau sedang bercakap dengan majoriti Melayu Islam, memang beliau akan banyak menggunakan kalimah-kalimah punjangga Arab ataupun hadis sikit, Quran sikit kan. Dipandailah bela. Tapi ada beberapa video, contoh dia pergi ke kawasan yang memang majoriti bangsa Chinese, beliau akan banyak bermain dengan benda-benda yang relatable dengan sesuatu kaum tersebut. You guys kena faham benda tu, yang mana salah satu skill dalam kita berucap depan kamera adalah kita tahu target audience dia. Dan beliau memang sangat-sangat cemerlang when it comes to mengetahui dia punya target audience. Memang cemerlang gila guys. Macam semalam saya rasa like that is the best press conference yang pernah mana-mana sejarah Perdana Menteri buat. Itu yang saya minat lah berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Plus saya tak nak cerita pasal dari segi track record beliau lah. Waktu daripada Menteri Kewangan, itu semua well known lah. Waktu 1990-an sampai 1997 tak silap saya, beliau dinobatkan sebagai tak ingat lah, Menteri Kewangan terbaik ke apa, saya tak pernah ingat sangat. Tapi itu saya malas nak sembang lah. Tapi just nak cakap yang Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan tokoh figura politik nombor satu saya. Tapi walaupun dia adalah tokoh figura politik number one saya sendiri mengamalkan macam open criticism terhadap beliau sendirilah. Tapi saya tak ingat apa yang beliau buat. Tapi ada beberapa keadaan, contohlah pertelingkahan beliau dengan Tun Dr. Mahathir waktu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri bawah Pakatan Harapan kan. Saya dapati apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat tu agak tumpul lah when it comes to dia nak melawan balik strategi Tun Dr. Mahathir ketika tu kan, untuk dia turun takhta lah, turun dari menteri apa semua kan. Saya kurang setuju, dan kawan-kawan saya pun tahu, saya pun openly criticize about him. Dan saya pun yakin yang beliau pun is being open terhadap apa-apa criticism lah. Tak macam figura-figura politik yang lain. Yalah, you adalah presiden politik kan, dan tiba-tiba ada orang kutuk you kan. Lagi-lagi let's say lah, you orang PKR, you kutuk presiden beliau sendiri. Dan tak silap saya, memang geng-geng PKR ni memang dah amalkan sikap terbuka daripada day one lagi penubuhan parti mereka tahun 1999 sampai lah. Dan benda tu tak berlaku pada banyak-banyak
parti-parti politik yang lain lah, tak silap saya. Okay, so which comes to our last topic berkenaan dengan, I would say, bila beliau dah jadi Perdana Menteri kan, yalah korang pun dah nampak when it comes to saham, makin naik lah saham-saham. Orang nak kata judi lah, tutuplah tepi. Korang kena tengok juga saham-saham yang bagus-bagus ni pun naik juga. Dan mereka adalah majoriti nak dibandingkan dengan saham arak, judi dan sebagainya. But yet again, yelah, walaupun saya meminati Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi saya sendiri nak menggalakkan you guys untuk kita betulkan expectation kita sendiri when it comes to bila kita punya pemimpin naik, lagi-lagi jadi Perdana Menteri, bukan sekadar menang tapi jadi Perdana Menteri, beliau masih lagi politician. Itu je nak cakap. Okay? Maksudnya kalau beliau ni dinaik atas platform politician, kita pun sudah tahu apa perangai sebenar politician. U-turn, cakap salah, mungkin banyak menyinggung perasaan kita. Yalah, beliau baru menang semalam. Itu pun belum ditentukan majoriti lah, tapi saya yakin beliau akan menang punya. Cumanya saya dapati ramai yang macam terlalu gairah, orang kata terlalu bersemangat, terlalu berlebihan when it comes to aku punya pemimpin dah jadi Perdana Menteri kan, so semua benda akan jadi baik. Please lower your expectation lah for me. Sebab for me benda tu saya belajar when it comes to zaman Tun Dr. Mahathir naik jadi Perdana Menteri kan. Semua orang suka at one point bila majlis hari raya memang berpusu-pusu. Saya tak pernah tengok lagi crowd orang pergi ke rumah terbuka Putrajaya tu sampai penuh jalan raya, sampai that's the time saya memang tak pergilah majlis hari raya waktu tu kan. Tapi as time goes by, korang tengok Tun Dr. Mahathir cakap manifesto bukan kitab suci, dan banyak-banyak insiden-insiden yang macam menteri sebut benda ni, menteri sebut benda-benda yang sensitif. Performance pun dia macam I would say 50-50 lah. Tak adalah saya nak cakap Pakatan Harapan tak buat apa-apa, buat aja. Cumanya dia maybe disebabkan kita terlalu meletakkan expectation yang sangat-sangat tinggi, menyebabkan kita rasa macam apa dia orang ni kan. So benda tu pun sama juga yang berlaku pada Tan Sri Mahyadin Yassin lah. Sama sebiji. Kalau korang tengok, orang sayang gila kan Abah kan, dalam masa 3-4 bulan kan, sayang gila Abah baca doa dekat press conference kan. Saya bukan nak kutuk baca doa, bukan. Maksudnya orang suka terhadap angkat tangan dekat dalam TV apa semua kan. Tapi as time goes by, tiba-tiba peruntukan dah makin kurang, dengan macam-macam hal lah yang beliau buat, sekat parlimen lah apa semua. So orang dah start benci lah Perdana Menteri. Benda tu pun sama juga berlaku pada Ismail Sabri. Dia, I would say, setiap kali orang kata Perdana Menteri tu naik tempoh 6 bulan pertama itu memang like orang lovey-dovey lah terhadap sesebuah Perdana Menteri. So saya tak tolak kemungkinan lah yang benda tu makan berlaku dekat Perdana Menteri sekarang lah, Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya pun minat beliau juga kan, macam saya cakap. Tapi saya just nak ajak kepada you guys, mereka ini masih lagi ahli politician. Again, kita pun bertakhta di bawah kerajaan perpaduan, maksudnya kerajaan yang inklusif. Maksudnya semua orang boleh masuk, termasuk Perikatan Nasional. Tapi as time shooting, saya tak berapa nak sure sama ada dia nak join kerajaan perpaduan ataupun nak kekal pembangkang, saya tak sure. Itu kita kena tunggu update lah. Tapi just nak cakap, bila inklusif, maksudnya semua orang boleh masuk. Maksudnya musuh politik pun boleh join aku. Gitu. So bila macam tu, dia akan berlaku, I would say, pelanggaran prinsip, pelanggaran sejarah-sejarah lampau kan. Dulu bukan main Pakatan Harapan kutuk UMNO, tapi sekarang ni UMNO dah join kita, so kita pun macam tak boleh nak serang dia quite heavy macam dulu. Saya assume je lah benda tu kan. So saya just nak ajak kepada you guys, again, lower your expectation. Saya faham Datuk Seri Ibrahim is very good, tapi dia belum tentu akan menjadi satu Perdana Menteri yang akan menyelesaikan semua benda. Lagi-lagi sekarang ni COVID, lagi-lagi sekarang ni kerajaan perpaduan yang terdiri daripada banyak gila parti komponen. Kita sebagai rakyat just ambil tahu sikit-sikit, kemudian doakan kepimpinan kita, and you guys pun kena buat your due diligence. Jangan anggap macam Dr. Seri Anwar Ibrahim menang hari ni, daripada gaji you RM1,500 you boleh naik tiba-tiba RM3,000. Tak boleh lah. Sebab kalau dalam swasta, RM1,500 nak naik gaji RM3,000 tu, dia ada dia punya usaha dia, ada cara dia kan, apa semua kan. Itu je lah nak cakap. Tapi just nak cakap, tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Finally the day comes, you are no longer PM to P. Okay. Tu salah, just nak share kepada you guys. Saya Cikgu Luan, seperti saya Utan.